Lagi ini kita teruskan baca tentang fadilat Al-Quran daripada 40 hadis. Hadis ke-27. An Ubaidatil Maliki radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ahlal Quran la tatawaffasadul Qur'anu watluhu haqqu tilawati min ani al-layli wan nahar wa aqshuhu wa ta'awannuhu wa tadabbaru ma fihi la'allakum tuflihuna wa la ta'anjalu thawabatu fa innahu lasahu fa inna lahu thawaba. Hadis riwayat Al-Haqi. Mafhumnya, Sayyidina Ubaidah Mulaiki radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai ahli-ahli Al-Quran, janganlah kamu membantalkan Al-Quran. Hendaklah kamu membaca Al-Quran sebagaimana hak pembacaannya siang dan malam. Sebarkanlah kitab suci itu. Bacalah kitab suci itu dengan suara yang merdu dan renungkanlah kandungan-kandungan kitab suci itu. Dengan ini kamu akan mendapat kejayaan. Janganlah kamu menggunakan Al-Quran untuk mendapat ganjaran yang serta-merta dalam dunia ini. Kerana Al-Quran mempunyai ganjaran yang besar pada hari kiamat. Ulang. Sayyidina Ubaidah Mulaiki radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai ahli-ahli Al-Quran, janganlah kamu membantalkan Al-Quran. Hendaklah kamu membaca Al-Quran sebagaimana hak pembacaannya siang dan malam. Sebarkanlah kitab suci itu. Bacalah kitab suci itu dengan suara yang merdu dan renungkanlah kandungan-kandungan kitab suci itu. Dengan ini kamu akan mendapat kejayaan. Janganlah kamu menggunakan Al-Quran untuk mendapat ganjaran yang serta-merta di dunia ini. Kerana Al-Quran mempunyai ganjaran yang besar pada hari akhirat. Hadis riwayat Al-Haqi. Keterangan. Hadis di atas telah menyatakan beberapa perkara. Janganlah membantalkan Al-Quran membawa dua maksud. Pertama, tidak menjadikan Al-Quran sebagai bantal kerana perbuatan itu bertentangan dengan adab. Imam Ibn Hajar rahmatullah alaihi menulis bahawa menggunakan Al-Quran sebagai bantal, melunjurkan kaki terhadap Al-Quran, membelakangkan Al-Quran, memijak Al-Quran dan perbuatan-perbuatan yang seumpama itu adalah haram. Kedua, ayat tersebut membawa maksud kiasan terhadap perbuatan mencuaikan Al-Quran. Sebagaimana yang dapat dilihat di setengah perkuburan, Al-Quran diletakkan di atas bantal dan ada juga yang meletakkan Al-Quran di atas rehal, kemudian ditempatkan di bahagian kepala kubur untuk mendapatkan keberkatan. Perbuatan sebegini mensia-siakan hak Al-Quran. Hak Al-Quran adalah untuk dibaca. Ungkapan hendaklah kamu membaca Al-Quran sebagaimana hak pembacaan Al-Quran bermaksud, hendaklah selalu membaca Al-Quran dengan mengambil berat akan adab-adab Al-Quran. Al-Quran sendiri telah menarik perhatian kita ke atas perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina atainahumul kitabatil atainahumul kitaba yatlunahu haqqul tilawah. Mafhumnya, orang-orang yang telah kami berikan kitab, mereka membaca kitab itu sebagaimana hak kitab itu dibacakan. Yakni, bacalah Al-Quran dengan penuh penghormatan. Sebagaimana penghormatan terhadap titah seorang raja. Dan bacalah ia dengan penuh kegembiraan. Sebagaimana membaca surat seorang kekasih. Ungkapan, sebarkanlah kitab suci itu bermaksud, kita mestilah menyebarkan Al-Quran melalui ceramah, menulis, memujuk, beramal dan dengan sebarang cara yang boleh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Al-Quran itu dikembangkan dan disebarkan. Tetapi sesetengah daripada kita menganggap bahawa mempelajari Al-Quran adalah sia-sia dan pada masa yang sama mendakwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menyintai Islam. Syair Farsi yang bermaksud, wahai orang Badui, aku takut kamu tidak akan sampai ke Kaabah kerana jalan yang kamu ikuti menuju ke Turki. Rasulullah SAW telah memerintahkan kita agar menyebarkan Al-Quran. Walau bagaimanapun,
nampaknya perbuatan kita dewasa ini menghalang semua usaha untuk mengembangkan Al-Quran. Undang-undang digubal sehingga anak-anak kita tidak sepatutnya, sehingga anak-anak kita yang sepatutnya diajar Al-Quran terpaksa mengikuti sekolah-sekolah rendah. Kita tidak suka kepada ustaz-ustaz yang mengajar Al-Quran. Kononnya mereka mensia-siakan usia anak kita. Oleh itu, kita tidak lagi menghantar anak-anak kita untuk mempelajari Al-Quran. Memang benar guru-guru Al-Quran mempunyai kelemahan-kelemahan. Namun adakah alasan-alasan itu melepaskan kita daripada tanggungjawab untuk menyebarkan Al-Quran? Alhamdulillah. Mudah-mudahan telah kita mendengar bacaan hadis serta terjemahannya dan keterangannya. Kita dapat mengambil iktibar tentang kehebatan Al-Quran. Sebenarnya kita dapat mengamalkannya secara istiqomah dan menyebarkan pada saudara kita yang tidak hadir pada sini. Kita tutup majlis ini dengan tasbih Al-Quran. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.